Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Depan anda sekarang ni ialah kerja-kerja kita nak cek balik torque converter ataupun nak buat refurbish balik torque converter. Orang kata torque converter inilah jantung pada bahagian dalam gearbox kita. Torque converter ni adalah satu benda yang paling penting dalam gearbox kita. Janganlah kita ambil leka tentang torque converter ni, sebab sekarang ni saya nak sampaikan info berkenaan dengan torque converter. Sekarang ni isu yang sekarang ni yang kita nak buat ni, torque converter ni orang customer komplain masuk D mati, masuk R mati. Jadi kita buka torque converter, turunkan gearbox, buka torque converter, kita naikkan atas mesin, lead mesin ni, kita potong, kita nak tengok apa yang ada pada bahagian torque converter ni. Sambil kita potong ni, nanti kita tengok apa yang ada kat bahagian dalam torque converter. Kita belajar sikit apa yang ada dalam torque converter ni. Ini sedikit info untuk saya. Sambil tu kita potong. Okey, jalan kita potong. Sambil tu anda boleh tengok macam mana kerja-kerja memotong sebuah torque converter ni. Torque converter ni memang satu kompartmen ataupun satu benda yang memang satu kompartmen paling penting sekali dalam bahagian gearbox kita ni. Semua model konvensional, semua model transmisi yang CVT ke, yang konvensional ke, memang menggunakan torque converter. Jadi torque converter ni adalah salah satu yang duduknya pada bahagian di antara enjin dan bahagian gearbox. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. Torque converter mesti dipotong mengikut mesin yang sesuai. Jangan main potong pakai grinder je. Sebab kalau potong pakai grinder, nak welding balik, memang jadi isu nanti tak balance. Sebab torque converter ni pusingan dia mengikut pusingan enjin. Kalau RPM enjin 3000, torque converter akan berpusing dalam kelajuan sama dengan kelajuan enjin. Anda tengok, kita tengok, buka, kita potong balik. Sebab torque converter ni akan di welding, akan di balancing bila kita nak pasang balik nanti. Ini mesin lead yang kerja dia untuk potong balik yang bekas-bekas welding tu. Kita nak tengok dalam torque converter ni. Jadi ini sedikit perkongsian daripada saya bersama sahabat kita, Abang Ahong ni. Kita potong torque converter, kita tengok dalam dia apa yang ada. Sebab jarang kita dapat info berkenaan dengan torque converter ni. Jadi kat sinilah anda berpeluang untuk menyaksikan video bersama saya dengan Abang Ahong ni. Potong torque converter. Sebab mesin torque converter ni tak ramai orang ada kat Malaysia ni. Tak ramai yang orang ada yang memiliki mesin torque converter ni. Selalu kalau torque converter rosak, kita terpaksa beli second hand ataupun kita terpaksa beli baru. Harga baru memang agak tinggi. Jadi beli second kita tak tahu kondisi dia macam mana. Tapi bila kita ada mesin ni, kita boleh potong, kita boleh tengok dalam sikit ataupun kita boleh tengok dalaman gearbox tu atau dalaman torque converter ni, dan kita boleh baiki. Sebenarnya torque converter ni boleh dibaiki. Tak perlu kalau rosak kita buang. Sebenarnya boleh ada tempat yang boleh dibaiki balik torque converter. Inilah torque converter, inilah lead machine. Yang first kali kena potong bekas welding dulu untuk kita pisahkan antara front cover dengan bahagian dia punya impeller dia. Sebab impeller dengan front cover duduk rapat, weldingkan benda tu. Jadi kat sinilah kita nak potong balik antara permukaan front cover dengan dia punya impeller. Kita nak pecahkan, kita nak pisahkan dia. Kita nak tengok dalaman dia. Sambil itu anda boleh perhatikan, minta tolong kalau siapa-siapa yang tengah tengok video ni, minta tolong share lah video ni. Ini memang panas, minyak panas lagi. Bila dah potong, kat sini kita tengok. Yang ini bahagian turbine dia. Okey. Sekejap Okey. Okey. Kita keluarkan. Tengok ni. Inilah kita nak tengok, tunjukkan kepada anda kenapa torque converter ni isu yang kita suspect sekarang ni. Isu dia masuk D mati, masuk reverse pun mati. Kenapa masalahnya berlaku? Ni. Inilah yang orang kata bau sedap sikit kita tengok torque converter yang ada masalah. Sebelum ni video ni kita tengok torque converter yang tak ada isu, kita servis je. Masalahnya tak nampak lagi, tak detail lagi. Kat sinilah bau betul-betul detail. Okey. Nyam. Jadi siapa yang tengah tengok video ni, minta tolong share ataupun like video ni, bagilah komen anda. Kat sinilah sedikit perkongsian dari saya kepada anda semua berkenaan dengan torque converter. Torque converter kalau katakan masuk, jika dia rosak, apa yang isu-isu yang akan berlaku? Masuk D, minta ataupun masuk D, masuk R, terasa sentapan. Itu salah satu masalah yang berlaku pada torque converter. Dan satu lagi, masuk D, mati enjin. Masuk R, mati enjin. Kita dah buat tuning apa semua, tapi masih lagi dalam keadaan yang sama juga.
Kebiasaan masalahnya berlaku pada torque converter. Okey, kat sini pula saya nak terangkan sikit kepada anda semua. Torque converter, dalam torque converter dia terbahagi kepada beberapa komponen dia. Sama je, mana-mana torque converter sama je. CVT ke konvensional kan sama je. Ini bahagian front cover dia. Ini bahagian damper clutch dia ataupun dia punya lockup clutch dia. Ini bahagian turbine. Ini bahagian stator dia. Dalam stator dia ada one way bearing. Dia tidak boleh lawan jam. Dia pusingan satu hala je, dia tak boleh patah balik. Okey. Dan ini adalah bahagian impeller dia. Kita dah potong, kita dah tengok apa masalah pada bahagian torque converter ni. Customer komplain, customer beritahu masalahnya kepada saya, masuk D mati, masuk R mati. Bila kita postmortem, kita buka balik, satu je kita boleh tengok. Ni. Bahagian clutch yang ada terdapat pada bahagian torque converter dah haus. Tinggal besi je. Dia punya clutch tu dah tak ada dah. Okey. Sepatutnya torque converter ataupun bahagian clutch pada bahagian torque converter ni patutnya ada clutch ni. Macam ni patutnya. Ni ada clutch ni. Kan, ni clutch je. Tapi torque converter yang kita potong tadi tu, dia punya clutch habis. Okey, boleh tengok, boleh zoomkan. Perbezaan dia antara clutch ataupun dia punya lockup clutch antara yang rosak ni dengan yang dalam keadaan yang elok je. Okey. Satu. Okey. Benda ni. Masuk D mati, masuk R mati. Disebabkan masalah pada turbine, ada satu dia punya tempat gear ataupun tempat masuk shaft ni dah haus. Boleh nampak tak? Haus dah. Maksudnya gigi dia habis ni, dah haus. Dah rata dah pun. Sepatutnya dalam keadaan yang elok, patutnya gigi dia macam ni. Ni dalam keadaan yang elok. Tapi yang torque converter yang bermasalah ni, gigi dia haus. Ni nama dia turbine. Turbine ni lah yang akan memusingkan pada bahagian dalam gearbox. Ada shaft akan masuk ke dalam gearbox, dia akan memusingkan dia. Okey, jadi persoalan kita, orang kata, masalah yang dibelenggu oleh customer ni dah dihuraikan oleh, bila kita buka torque converter, nampaklah masalah ni. Jadi kat sinilah perkongsian yang saya nak sampaikan kepada anda, yang isu yang kebanyakan orang kata masalah gearbox. Adakah masalah itu berpunca daripada dalam gearbox ataupun masalah berpunca pada torque converter? Memang torque converter duduk dalam gearbox, tapi torque converter jika rosak, hanya repair torque converter je. Boleh repair torque converter. Tak perlu kita nak cari baru ke. Mungkin baru harga dia mahal. Kalau nak cari second, kita tak tahu kualiti macam mana. Adakah torque converter yang kita beli second tu okey tidak. Tapi torque converter ni boleh dibaiki. Ada tempat-tempat yang boleh di-refurbish balik torque converter ni, repair balik torque converter ni, pasang balik, dah kita boleh plug in balik, masuk dalam gearbox, kita boleh test running je. Inilah sedikit pengungsian daripada saya untuk anda semua. Kita layan video ni. Tengok kalau ada masalah ataupun ada isu-isu yang berkaitan dengan torque converter ataupun dah masalah pada gearbox, boleh anda isi pada bahagian ruang komen ni. Boleh kita sampaikan atau kita berkongsi info bersama. Sedikit daripada saya, info daripada saya untuk anda semua. Kita layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.